Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Kata sendi nama, apa tu? Nak tahu tak? Terus setia bersama channel Simply Being Lin Z. Seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini kita akan belajar tata bahasa kata sendi nama. Terlebih dahulu, apa itu kata sendi nama? Jom kita belajar sama-sama. Kata sendi nama ialah perkataan yang terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Contoh kata sendi nama dan penggunaannya dalam ayat adalah seperti berikut. Kata sendi nama di. Ia digunakan untuk tempat. Ayat contoh di, murid-murid tahun 4 berkumpul di dewan sekolah. Contoh kedua, ibu membeli ikan dan sayur-sayuran di pasar. Seterusnya, kata sendi nama ke digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret tak bernyawa. Ayat contoh ke, Wan Suzy menaiki MRT ke pejabat. Contoh kedua, Nazirah memasukkan buku-buku itu ke dalam kotak. Seterusnya, kata sendi nama dari. Ia digunakan untuk tempat dan masa. Ayat contohnya pula, Mas Liza mengambil sehelai kertas dari laci mejanya. Contoh kedua pula, Aisyah mengulang kaji pelajaran dari pukul 8 malam. Seterusnya, kata sendi nama pada digunakan untuk orang, haiwan, masa, benda konkret tak bernyawa. Ayat contoh pada, Jaya menyapu jam pada roti bakarnya. Contoh kedua, Vivian bangun pagi pada pukul 6 pagi. Kata sendi nama kepada. Ia digunakan untuk orang. Ayat contoh kepada, surat makluman itu diserahkan kepada semua ibu bapa. Hadiah itu diberikan kepada Kamal sempena hari jadinya. Seterusnya, kata sendi nama daripada. Ia digunakan untuk orang, perbandingan, bertentangan, asal kejadian, benda abstrak dan menunjukkan keanggotaan. Ayat contoh, kuih keria dibuat daripada keledek. Contoh kedua, tulisan Aisyah lebih kemas daripada tulisan Sarah. Seterusnya, kata sendi nama oleh. Oleh digunakan untuk menyatakan maksud, sebab dan menunjukkan pembuat dalam ayat aktif. Ayat contoh, pantomin itu dipersembahkan oleh murid-murid tahun 6. Dugaan yang berat itu tidak tertanggung oleh Murad. Baiklah murid-murid, jom kita cuba buat latihan pertama. Terlebih dahulu, anda perlu baca arahan latihan. Dengar ayat yang dibaca oleh guru, kemudian bulatkan kata sendi nama yang betul. Dah sedia? Jom kita cuba jawab latihan ini. Pertama, Melin dan Akif berbasikal kepada sekolah. Apa agaknya jawapan yang paling tepat ya? Dapat tak? Pandai jawapannya. Melin dan Akil berbasikal ke sekolah. Soalan kedua, Kamal menghantar email kepada sahabatnya di Sarawak. Apa agaknya jawapan yang paling tepat ya? Pandai jawapannya kepada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Kamal menghantar email kepada sahabatnya di Sarawak. Seterusnya, soalan ketiga. Ayah pulang daripada pejabat dengan menaiki kereta. Mana satu agaknya jawapan yang paling tepat ya? Pandai jawapannya dari. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Ayah pulang dari pejabat dengan menaiki kereta. Seterusnya, soalan keempat. Farah lebih tinggi daripada dari adik perempuannya. Mana satu agaknya soalan yang paling tepat ya? Pandai jawapannya daripada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Farah lebih tinggi daripada adik perempuannya. Seterusnya, soalan kelima.
Motor dan rakan-rakannya bermain pada padang. Mana satu ya? Pandai jawapannya. D. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Motor dan rakan-rakannya bermain bola di padang. Soalan ke-6. Encik Mohsin sekeluarga menonton filem di Pawagam pada D. Hujung minggu. Mana satu ya jawapannya? Pandai jawapannya pada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Encik Mohsin sekeluarga menonton filem di Pawagam pada hujung minggu. Dapat tak? Baiklah, kita lihat pula latihan kedua. Jom kita baca arahan dahulu. Bina ayat menggunakan kata sendi nama berdasarkan gambar yang diberikan. Jadi anda perlu lihat dahulu gambar dan letakkan kata sendi nama yang diberikan. Jom kita lihat gambar yang pertama. Nampaknya ada kata sendi nama D dan gambar. Berdasarkan pada gambar, anda perlu bina ayat. Anda boleh menggunakan kaedah SKOP. S, subjek, iaitu siapa dalam gambar. K, kata kerja ataupun perbuatan orang dalam gambar. O, objek, objek yang berada berhampiran dengan orang dalam gambar. P, yang bermaksud perluasan ataupun tambahan sebagai pelengkap ayat anda. Baiklah, jom kita lihat gambar yang pertama ini. Terdapat dua subjek di sini. Anda boleh namakan subjek ataupun anda boleh beri gelaran. Dan apa agaknya? Apa kata kita letakkan kakak dan ibu? Apa agaknya yang sedang dibuat oleh kakak dan ibu ini? Kata kerja. Pandai, sedang berbual. Kakak dan ibu sedang berbual. Kita boleh letakkan ini. D, di mana? Pandai, di ruang tamu. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Kakak dan ibu sedang berbual di ruang tamu. Baiklah, seterusnya. Kita ada gambar ni. Kata sendi nama ke. Ada gambar seorang lelaki. Ini apa? Motosikal. Perbuatan lelaki ini apa ya? Pandai, menunggang. Menunggang apa? Motosikal. Jom, agaknya siapa ya lelaki ni? Mungkin anda boleh kata ayah, abang ataupun berikan nama. Mungkin tadi ada kakak dan ibu. Apa kata kita namakan dia ataupun gelaran kepada lelaki ini? Abang. Abang buat apa ni? Kata kerjanya menunggang motosikal. Kita boleh letakkan kata sendi nama ke pejabat. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Abang menunggang motosikal ke pejabat. Dapat tak? Jom kita lihat gambar dan kata sendi nama yang seterusnya. Kata sendi nama pada. Ada dua orang subjek di sini. Tadi kita dah ada ibu, kakak, abang. Ini mungkin kita boleh nyatakan ayah ataupun dan ini mungkin kita boleh beri nama. Kan kita lihat dekat sini mungkin kita nyatakan Aisyah dan ayahnya. Beri nama dan juga gelaran. Agaknya apa mereka buat ya? Seperti bersenam. Kita boleh kata bersenam, lagi buat apa? Berlari, berjoging dan sebagainya. Mungkin lebih tepat dekat sini kita boleh katakan gemar berjoging. Bila? Selalunya orang berjoging waktu bila? Pandai. Pada waktu pagi. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Aisyah dan ayahnya gemar berjoging pada waktu pagi. Jom kita lihat gambar yang seterusnya. Ada kata sendi nama dari dan gambar pertandingan melukis 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Anda boleh nyatakan ataupun tulis apa yang anda nampak. Apa kata kita mulakan dengan pertandingan melukis itu? 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Dapat tak? Pandai, boleh nyatakan bermula
Gunakan dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Mudah kan? Dengan hanya menulis apa yang anda nampak sahaja, anda boleh menulis ayat yang lengkap. Baiklah, jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pertandingan melukis itu bermula dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi. Jom kita lihat gambar dan kata sendi nama yang seterusnya. Daripada, ada gambar dekat sini. Nampak macam kraft tangan. Apa kata kita mulakan dengan kraft tangan? Kraft tangan itu, nampak tak ni? Ada tempurung kelapa. Kraft tangan, tempurung kelapa. Apa agaknya kata kerja yang sesuai diletakkan di sini? Diperbuat daripada tempurung kelapa. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Kraft tangan itu diperbuat daripada tempurung kelapa. Baiklah, murid-murid, sudah tiba masanya kita berada dalam sudut uji diri. Pilih jawapan yang betul. Kita lihat soalan yang pertama. Murid perlulah menghargai jasa dan pengorbanan yang dicurahkan tempat kosong pada guru. Jom kita lihat pilihan jawapan yang diberikan. Oleh, untuk, antara, kepada. Mana satu agaknya jawapan yang paling tepat ya? Pandai jawapannya. Oleh. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Murid perlulah menghargai jasa dan pengorbanan yang dicurahkan oleh para guru. Soalan yang kedua. Encik Badrul menyiram pokok bunga tempat kosong halaman rumah sementara isterinya menghidangkan kopi. Jom kita lihat pilihan jawapan yang diberikan. Di, ke, dari, pada. Mana satu agaknya jawapan yang paling tepat ya? Pandai. Di. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Encik Badrul menyiram pokok bunga di halaman rumah sementara isterinya menghidangkan kopi. Jom kita lihat soalan ketiga. Permainan gadget boleh mendatangkan bahaya tempat kosong mata kanak-kanak. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Oleh, untuk, antara, kepada. Mana satu ya jawapan yang paling tepat ya? Pandai jawapannya. Kepada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Permainan gadget boleh mendatangkan bahaya kepada mata kanak-kanak. Seterusnya soalan keempat. Chef Liza memasukkan beberapa jenis rempah tempat kosong dalam masakannya. Ini pula pilihan jawapan yang diberikan. Ke, di, dari, daripada. Mana satu ya jawapan yang paling tepat? Pandai jawapannya. Ke. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Chef Liza memasukkan beberapa jenis rempah ke dalam masakannya. Seterusnya, soalan kelima. Drama Melayu itu disiarkan tempat kosong pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Di, ke, dari, kepada. Mana satu ya pilihan yang paling tepat? Betul, dari. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Drama Melayu itu disiarkan dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Seterusnya, nombor 6. Pisau yang dibaling oleh pemuda yang kurang siuman itu tercacak tempat kosong pokok pisang. Ini pula pilihan jawapan yang diberikan. Oleh, pada, antara, kepada. Mana satu ya jawapan yang paling tepat? Pandai jawapannya. Pada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pisau yang dibaling oleh pemuda yang kurang siuman itu tercacak pada pokok pisang. Soalan ke-7. Kami memulakan pendakian tempat kosong kaki bukit dengan bacaan doa dan senaman ringkas. Ini pula pilihan jawapan yang diberikan. Dari, pada, kepada, daripada. Dan jawapannya
Pandai. Jawapannya dari. Baiklah, jom kita baca ayat ini bersama-sama. Kami memulakan pendakian dari kaki bukit dengan bacaan doa dan senaman ringkas. Soalan ke-8. Pisau bunga tembika itu diperbuat tempat kosong tanah liat yang bermutu tinggi. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Ke, dari, kepada, daripada. Jawapan yang paling tepat, pandai, daripada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pisau bunga tembika itu diperbuat daripada tanah liat yang bermutu tinggi. Seterusnya, soalan ke-9. Soalan matematik itu mudah. Tempat kosong saya kerana saya pernah menjawabnya. Ini pula pilihan jawapan yang diberikan. Antara, oleh, bagi, pada. Mana satu agaknya jawapan yang paling tepat ya? Dapat tak? Pandai, jawapannya bagi. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Soalan matematik itu mudah bagi saya kerana saya pernah menjawabnya. Baiklah, soalan yang terakhir. Mereka akan ke Taman Burung Kuala Lumpur, tempat kosong minggu depan. Ini pula pilihan jawapan yang diberikan. Pada, untuk, antara, daripada. Mana satu agaknya pilihan yang paling tepat ya? Betul, jawapannya pada. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Mereka akan ke Taman Burung Kuala Lumpur pada minggu depan. Dapat belajar sesuatu tak? Okey, tahniah kepada anda yang menunggu hingga akhir video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa pembelajaran atau perkongsian cikgu pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan butang like, tinggalkan komen anda atau anda boleh berikan sebarang cadangan sebagai penambahbaikan. Sekiranya anda belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda mendapat notifikasi terkini daripada channel saya. Baiklah, sudi-sudikan juga tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.